Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi tuan-tuan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jadi tuan-tuan, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita mengharapkan episod ataupun rakaman-rakaman sebelum ini memberi manfaat lah. Dan seterusnya saya sambung untuk slot ataupun persoalan soal jawab hukum hakam perkahwinan ini sebelum kita masuk beberapa perkara yang lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kita ajukan yang berlegar dalam masyarakat. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi persoalan yang berkaitan dengan isu pertunangan. Isu pertunangan. Jadi soalannya, bagaimana kalau pertunangan itu putus disebabkan oleh sesuatu perkara? Bolehkah lelaki itu minta kembali pemberiannya itu? Selalu berlaku ni tuan-tuan. Sampai saman menyaman dan sebagainya, sampai itu tak boleh ni tak boleh, berkait-kait pula dengan adat dan sebagainya. Jadi kita tengok, tidak harus bagi lelaki yang meminang atau keluarga menuntut kembali pemberian pertunangan. Sebelum ni kita sebut, walaupun dia harus untuk memberi pemberian, hantaran dan sebagainya, diharuskan, jangan dengan syarat jangan membazir dan sebagainya. Okey. Bila dah bagi tu, janganlah buruk siku pula. Buruk siku minta balik dah pula dengan sebab macam mana? Dengan sebab apa? Dengan sebab macam-macam sebab lah yang selalu berlaku dalam masyarakat ni. Kita pun kadang-kadang sepatut tu itu bukanlah urusan pihak luar, tapi dilibatkan juga dengan pihak luar. Tak apalah, kita tolonglah macam mana sekalipun. Kalau melibatkan kata orang agensi agama dan sebagainya, kita tolonglah. Belum kahwin lagi dah kadang-kadang melibatkan kaunseling hubungan suami isteri dan sebagainya, masih ada pula. Tapi sepatutnya tak ada lagi kan, tapi ada. So kalau kita bertunang ni, tidak harus bagi lelaki yang meminang tadi dan keluarganya menuntut kembali barang pemberian. Tetapi jika pihak perempuan dan keluarganya dengan sukarela mengembalikan pemberian tersebut, haruslah bagi pihak lelaki menerima kembali pemberian tersebut. Pemberian tersebut sebagai contoh, kalau tradisi sebelum terdahulu ni, tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tradisi sebelum ni lah, apa dia? Dia bagi cincin kan. Bila bagi cincin ni tuan-tuan, tiba-tiba putus. Bila putus ni macam mana? Bila putus ni apa nak buat? So bila putus ni, pulanglah balik cincin tu. Tapi segala pulut kuning, tepak sirih kan, halawiyat kata orang Arab, kek apa semua tu dah habis dah. Itu tak payah pulang lah. Mana yang boleh dipulang, pulang kalau putus kan. Kalau putus, yang itu dengan syarat sukarela daripada pihak perempuan dan keluarganya. Tapi orang lelaki boleh tuntut balik tak? Tak boleh. Tapi kalau pihak perempuan bersetuju, bersetuju untuk kata orang nak pulang balik, harus bagi lelaki itu menerimanya kembali. Bolehlah, dah orang bagi balik, ambil kan. Tapi nama nak nuntut, tak boleh. Itu kena faham lah. Baik, seterusnya persoalan. Mungkin episod atau rakaman kali ini mungkin ringkas je. Okey. Baik, apa dia? Biasanya di negara kita, di majlis pertunangan diadakan satu perjanjian. Apa dia? Jika pihak lelaki mungkir, barang hantaran itu akan menjadi hak milik perempuan. Tetapi jika perempuan yang mungkir, mestilah dikembalikan 2 kali ganda daripada nilai hantaran sebagai ganti rugi, kata orang.
Islam melihat perkara ini bagaimana? Bagaimana Islam melihat? Ya, boleh ke tak boleh? Dalam Islam, membuat suatu perjanjian di majlis pertunangan tidak menjadi satu kesalahan. Tapi apa yang salah ialah tak salah asalnya, tapi apa yang salah ialah perjanjian mengembalikan 2 kali ganda jika pihak perempuan itu yang mungkir janji. Kerana perjanjian seperti itu akan menimbulkan tipu daya dan helah bagi pihak lelaki untuk mencari jalan bagi mendapatkan bayaran yang berganda itu. Kan? Perbuatan ini adalah bercanggah dengan kehendak Islam. Ada gorol sikit kat situ. Kalau nak berjanji pulang balik one to one lah, sama banyak lah. Tapi kalau mari dengan cerita, kalau perempuan punya pasal, perempuan punya, kata orang, ya, perempuan punya sebab yang menyebabkan berputus pertulangan, ya, perempuan punca mungkir janjinya, pulang 2 kali ganda. Yang tu tak boleh. Islam tak bagi, tuan-tuan. Benda ni amal lama dah dalam masyarakat Melayu. Cuma sejak kebelakangan ni orang tak bincang-bincang lah pun sebenarnya. Kan? Kalau putus lah. Putus terus macam tu je. Apa pun tak kisahlah. Pulang ke tak pulang. Ya, kurang dah orang menjaga adat seumpama ni. Tapi masih ada lagi. Setengah negeri masih ada lagi, tuan-tuan. So kita kena ingat bahaya. Okay, ya. Islam tak bagi. Nak pulang balik, boleh pulang balik. Tapi bukan cerita menetapkan syarat 2 kali ganda, 3 kali ganda, sekali ganda dan sebagainya. Yang itu Islam tidak benarkan. Hai tuan-tuan, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk akhirnya, bagaimana pandangan Islam mengenai kahwin paksa? Ada juga. Islam kata tu, kahwin paksa adalah suatu perkara yang amat buruk dan boleh menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini. Dalam Islam, sah wali mujbir, yakni bapa memaksa anak yang masih perawan berkahwin dengan sesiapa, tetapi bila dipandang dari sudut kepentingan pergaulan suami dan isteri, jelas bahawa kahwin paksa itu banyak menimbulkan keburukan. Boleh, tak ada masalah. Wali mujbir, siapa dia? Bapak dengan tok. Bila bapak tak ada, tok lah jadi wali mujbir. Nak mengahwinkan seorang anak dara atau cucunya yang masih dara, dia boleh kahwinkan tanpa izin. Dua orang ni, wali mujbir ni, wali akrab ni, dia ada power lebih sikit. Dia tak payah minta izin pada seorang anak dara ataupun cucu yang masih dara ni tadi. Boleh dikahwinkan dengan mana-mana lelaki. Tu guna kuasa veto kadang-kadang dulu-dulu lah ya. Jadi bila keadaan begitu, memang boleh sah pun nikahnya, tak ada masalah. Tapi di belakangnya itu, bila cerita kahwin paksa, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dia banyak buruk daripada baik. Banyak buruk daripada baik. Tu mana yang wali memang dia tahu dia ada kuasa, tetapi dia lebih mementingkan akan hubungan kekeluargaan di masa akan datang, apa akan jadi dan sebagainya, tidak mementingkan kuasa, tidak mementingkan apa kehendak dia. Mentang-mentang dia wali, dia boleh buat apa saja. So wali jenis ini, yang jenis boleh buat apa saja ni, memang kuranglah dihormati nanti. Hubungan pun kurang mesra. Banyak benda buruk yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan kena ingat yang tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi wali-wali yang lain, tuan-tuan, yang lagi 25 tertib wali tu, semua sekali 27, ada 25 lagi tu,
yang itu kena minta izin. Kok mana pun kena minta izin seorang perempuan walaupun dia masih anak dara. Baik, bagaimanakah perkahwinan yang sebaik-baiknya dilakukan? Ni akhirnya ya. Bagaimanakah perkahwinan yang sebaik-baiknya dilakukan supaya suami isteri itu hidup bahagia hingga ke akhirnya? Apa dia tuan? Dalam masyarakat kita hari ini, perkahwinan yang sebaik-baiknya ialah persetujuan kedua-dua belah pihak yang bakal menjadi suami dan isteri dengan restu ibu bapa kedua-dua belah pihak. Itu harmoni lah tuan-tuan, kan? Itu sungguh bahagia lah. Kita kahwin ni tuan-tuan, bukan kita kahwin kita je, kita kahwin habis satu family supaya dia lebih harmoni, supaya dia lebih tenang pada masa akan datang. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri, saya minta maaf mungkin terkasar bahasa, tersilap bicara dan sebagainya. Kelemahan semuanya datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi